Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Seindah Pinakul, Bahasa Melayu tahun 4, tema 4 dan unit 12. Semua dah bersedia ke? Jika sudah bersedia, jom ikut Cikgu Mai. Tanda kandungan yang Cikgu Mai gunakan hari ini ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Tanda pembelajaran pula ialah 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Objektif yang akan kita capai pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat mengedit dan memurnikan 5 daripada 7 ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Seterusnya kita lihat kriteria kejayaan. Pada akhir PDPC, murid berjaya mengedit dan memurnikan teks dengan betul. Bagaimana semua? Sudah bersediakah kamu? Baiklah, hari ini cikgu akan menekankan aspek kemahiran menulis. Kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 81. Mari kita mulakan. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Berikut merupakan petikan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini. Sewaktu cikgu membaca petikan, cikgu harap kamu dapat membaca petikan ini bersama-sama. Mari kita teruskan. Mari kita baca perenggan pertama. Seindah Pinakul. Min Lee dan Bakis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraft tangan etnik Rungus, Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Wah, hebatnya kamu baca petikan tadi. Mari kita lihat petikan perenggan yang kedua. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Macam pelik je petikan ni kan? Tak apa, kita teruskan dahulu dengan perenggan seterusnya. Kita sudah memasuki perenggan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Manik tersebut terbahagi kepada dua jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Hai, pelik juga perenggan yang ketiga ini. Pasti ada sesuatu. Kita teruskan dahulu ke perenggan yang terakhir. Perenggan keempat, usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraft tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih semua kerana sudi membaca petikan ini bersama cikgu. Baiklah, mari kita teruskan aktiviti kita yang seterusnya. Baiklah, kita memasuki aktiviti yang kedua iaitu aktiviti mengedit dan memurnikan petikan dengan perkataan, tanda baca dan imbuhan. Oh, patutlah petikan tadi lain macam je. Rupanya ada kesalahan yang perlu kita edit dan murnikan. Mari kita lihat perenggan yang pertama. Di dalam perenggan yang pertama ini terdapat 1, 2 kesalahan. Baik, kita lihat kesalahan pertama ialah pada perkataan kraft tangan. Lihat perkataan yang telah cikgu gariskan.
Kraft tangan sepatutnya dieja secara jarak. Kraft, satu perkataan, tangan satu perkataan. Dan satu lagi ialah menjadi. Sepatutnya imbuhan men bukan mem. Menjadi. Baiklah murid-murid, untuk perenggan yang kedua ini terdapat 3 kesalahan. 2 kesalahan tanda baca dan 1 kesalahan imbuhan. Kita lihat contoh yang diberi. Gelang, rantai tali pinggang dan kerongsang. Lebih daripada 1 contoh kan yang diberi. Jadi kena letak tanda koma. Gelang, koma, rantai, koma, tali pinggang dan kerongsang. Baik, yang kedua ialah kita lihat di bawah ini menggunakan. Petikan ini menggunakan imbuhan menggunakan meng ya. Sepatutnya imbuhan yang perlu digunakan ialah digunakan. Warna asas yang sering digunakan oleh masyarakat rumus. Selesai perenggan kedua. Baiklah murid-murid, untuk perenggan yang ketiga terdapat 5 kesalahan yang perlu kita murnikan. Yang pertama ialah perkataan terbahagi. Ada tertinggal 1 huruf, sepatutnya terbahagi. Yang kedua, selepas iaitu tidak perlu letak tanda koma. Yang ketiga, negara China. Negara China ada kesalahan ejaan di situ, sepatutnya CHINA. Dan Jepun, J itu sepatutnya huruf besar sebab ia merupakan kata nama khas. Terdapat satu lagi perkataan yang salah ejaannya, iaitu perkataan mencicah. Sepatutnya perkataan yang ingin digunakan dalam ayat ini ialah mencecah. Rekaan manik kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Kita sudah sampai pada perenggan yang keempat, iaitu perenggan yang terakhir. Ada 1 kesalahan perkataan yang perlu kita murnikan. Perkataan tersebut ialah perkataan pemasarkan. Sepatutnya menggunakan imbuhan me bukan pe. Oleh itu, ayat yang betul ialah usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk kraft tangan negeri Sabah. Memasarkan. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ada menyediakan latihan kepada kamu. Sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan latihan. Buat latihan sehingga selesai dan minta guru bahasa Melayu kamu semak latihan tersebut. Selamat mencuba! Kita sudah tiba di pengakhir video. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng bagi mendapat notifikasi video cikgu yang baru. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih. Bye. Semoga berjumpa lagi.